Hi guys, it's me Daria Ashalim. Korang yang tengok video ni, jangan lupa subscribe. Lepas tu korang tekan loceng kat sebelah tu, okay? Thank you sebab subscribe. Jom kita tengok video. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, sekian lama aku tak buat video. Hari ni aku akan buat video, iaitu macam korang baca tajuk dekat atas ke kat bawah ke, aku pun tak kisahlah kan. Tapi aku membuat video ni sebab ada seorang ni dia tanya kat aku, okay? Hai, nak tanya, saya tinggal 38 hari lagi nak SPM sejarah. Awak rasa sempat tak? Cuba bagi tips sejarah dalam masa 38 hari. Okey, sekarang ni mesti batch 04 sedang bertungkus lumus study untuk SPM kan. Seperti kita tahu korang SPM bulan 3. Tapi mesti korang rasa macam, sempat ke aku nak study? Tinggal berapa hari je lagi? Tinggal sebulan je lagi. Boleh ke ni? Jawapannya boleh guys. Boleh. Jawapannya boleh. Cumanya terletak pada diri korang je, antara korang rajin ataupun korang malas. Okey, tu je. Okey, dalam video kali ni aku akan bagi tips macam mana kita nak skor sejarah, macam mana kita nak dapat A sejarah, and then apa yang aku buat dululah waktu aku SPM, okey? Tapi before tu, korang make sure korang like, comment and subscribe dulu aku punya YouTube. And then kalau korang tak tengok lagi video yang previous video yang aku buat tu, how I get 7A in 1 month tu, korang boleh tekan je kat mana, kat atas ni ke dekat atas ni, korang boleh tengok video tu, okay? So now aku akan share kat korang tips macam mana apa yang aku buat waktu aku SPM dululah, waktu aku buat untuk subjek sejarah. Okey, macam kita tahu sejarah ni kita perlukan banyak baca lah. Kita kena banyak baca, kita banyak hafal, and kita perlu ingat semuanya. Nama pun sejarah. Sejarah mungkin berulang kan. So kita kena ingat sejarah, okay? So, first kali apa yang korang mesti ada ialah korang mesti ada buku rujukan, okay? Waktu dulu, waktu aku SPM, buku rujukan yang aku gunakan ialah buku yang kecil. Aku akan letak gambar kat sebelah ni, korang boleh tengok. Dia macam version handphone kecil. Dia memang betul-betul besar handphone tau, tapi dia memang padat, and dalam tu pun ada macam-macam sangat yang korang boleh baca, and I think cukup untuk 1 bulan korang baca satu buku tu. And ya, aku rasa sangat membantu buku rujukan tu sebab harga dia pun tak mahal, and then korang boleh baca. And aku yakin korang boleh hafal dengan cepat kalau korang guna buku tu, okay? And then if you guys tak ada buku rujukan, you guys boleh buat nota ringkas sendirilah. Macam saya buat juga nota ringkas. Saya buat mind map. So make sure korang buat mind map tu cantik-cantik lah. Korang buat guna pen color and then sebagainya, okay? Yang sedap mata memandang, yang korang pun baca dengan senang lah. Tapi for sure now tinggal lagi sebulan je lagi untuk SPM. Korang rasa sempat ke korang nak buat notes? Adakah sempat korang nak buat notes? Jawapannya tidak. Korang takkan sempat untuk buat notes untuk kesemua bab sejarah Form 4 dan Form 5. Tak sempat, okay? So make sure korang beli buku rujukan yang macam saya suggest ni, okay? Saya letak gambar kat sebelah ni. Memang very recommended. Saya guna buku tu je. Saya baca tu, color dia pun colourful, and korang boleh highlight
keyword-keyword, korang boleh highlight benda yang penting dekat dalam buku tu. Okey, buku tu kecil macam handphone. So macam korang pergi sekolah, korang kan tak bawa handphone, so macam korang bawa ala-ala handphone lah macam tu, tapi dia buku. So yang tu sangat membantu. Okey, so kita pergi ke tips seterusnya. Tips yang kedua ialah akronim. Okey, seperti yang aku bagi tahu dekat video yang sebelum ni, yang macam mana aku dapat 7A dalam masa 1 bulan tu. Okey, aku memang gunakan akronim ni untuk semua subjek sekali. Walaupun dia matematik ke apa ke, aku still gunakan akronim juga, sebab aku rasa akronim ni sangat membantu aku. Sebab aku ni macam tak adalah senang sangat nak hafal, tapi bila aku gunakan akronim ni, dia automatik, dia macam senang nak hafal. Okey, sebab kita akan automatically ingat. Faham tak? Okey, ni sangat-sangat penting untuk hafal, dia sangat bagus untuk ingat. Okay guys, so make sure korang buat akronim. Ataupun macam tadi, korang nak tahu tak, yang buku yang tadi aku suggest tu, dalam tu ada juga akronim-akronim yang penting. Dia ada bagi juga tahu. Macam sebelum ni aku baca buku tu, ada juga dia buat akronim. So make sure korang beli buku tu, sebab buku tu sangat membantu korang. Alah, setakat habis berapa ringgit je untuk korang SPM. Alah, tak ada ni lah, korang top up hari-hari tu boleh pula kan. So takkanlah nak beli buku, tak boleh kan. Korang sekarang ni sebulan sebelum SPM, sempat lagi untuk beli sebelum SPM. Lagipun buku tu kecil and murah. Okay, beli dekat Popular je. Popular ada juga jual. Okay, nombor 3, korang kena hafal. Dah korang ada buku rujukan, and dah korang dah buat akronim, korang kena hafal. Okey, cara senang untuk korang hafal ialah korang make sure korang hafal daripada yang tadi tu lah. Macam aku cakap yang akronim tadi tu, yang tadi tu senang. And then korang ajaklah kawan-kawan korang untuk hafal sekali antara satu sama lain. Tu sangat membantu bila korang buat study group. Bila kita buat study group, kita tolong kawan kita pun akan tolong kita sekali. So sama saling bantu menghafal. Macam contoh macam saya hafal, kawan tolong kawan, bila kita hafal, kita baca balik, kawan akan tengok betul ke tak. Kalau salah, dia betulkan. Lepas tu nanti kita check pula untuk kawan. So macam itulah, saling bantu-membantu. Daripada situ, korang jangan kedekut ilmu, and then korang jangan kedekut make sure korang tolong satu sama lain. Sebab daripada situ, korang perasan tak bila korang tolong kawan korang, contohlah dia salah, korang betulkan, dari situ korang dah macam, oh, aku dah ingat lah benda ni, aku dah betulkan lah benda yang dia salah tu. So itu ialah tips dia. Korang dah ingat benda tu, so make sure korang tolong antara satu sama lain. Tak rugi pun, tak rugi. Korang, bila korang tolong orang, korang akan dapat lebih berlipat kali ganda daripada yang korang sangka. Okay, so make sure korang saling tolong lah. Okay, lepas tu nombor 4 ialah apa yang korang kena buat ialah, kalau sedara ni macam dulu saya selalu buat storytelling dengan kawan-kawan. Okay, ataupun dengan diri sendiri pun boleh je buat storytelling. Contohnya macam contoh cerita pasal James Brooke ke apa ke. Lepas tu aku akan cerita lah macam, nak tahu tak dulu kita kan dah baca pasal cerita. Contoh macam Laksmana ke, macam cerita pasal James Brooke ni, dia pi Kelantan, lepas tu dia ni pi bunuh dia ni pi takluk Sarawak ke apa bla 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 bla. Kita dah tahu cerita tu. So kita dah tahu jalan cerita tu, kita tak perlu terlalu formal sangat. Faham tak? Kita just cerita macam kita sembang dengan kawan. Kita cakap, nak tahu tak James Brooke tu, dia tu mula-mula bunuh dia tu. Lepas tu dia
dia pergi pula dekat kampung tu. Lepas tu dia bunuh tu. Lepas tu dia pergi jumpa Tok Janggut. Lepas tu Tok Janggut pula dikalahkan oleh tu dan dia bunuh oleh tu. Lepas tu hantar dah cerita dia macam ni. Daripada situ korang akan ingat, korang tahu tak, storytelling ni sangat membantu bila subjek-subjek yang menghafal ni, memang macam sejarah ni sangat membantu bila korang storytelling dengan kawan-kawan korang. Faham tak? That's why bila korang exam, korang tak perlu terlampau formal. Faham tak? Korang tak perlu terlampau formal. Korang boleh buat ayat korang yang tersendiri. Janji asalkan nanti penanda akan faham. Oh, betul lah ni jalan cerita dia macam ni. James Brooke ni bunuh dia ni dulu. Lepas tu James Brooke ni pergi ke sini. Dan dia takluk ni. Lepas tu James Brooke ni kena bunuh dengan ni. Contoh. Okay? Aku pun tak ingat dah sejarah SPM tu. Aku main hentam je. Tapi macam tu lah. Faham tak? Storytelling tu dia macam tu. Okay? Okay. Macam tadi aku cakap, storytelling ni, if korang storytelling dengan kawan korang boleh checkkan korang cerita tu betul ke? Adakah korang cerita ni betul? Dia boleh tengok dekat buku, betul lah ni, dia ni cerita James Brooke ni kena bunuh, lepas tu ni. Tak perlu ikut ayat sebiji-sebiji kat buku tau. And then bila nanti kawan pula cerita kat kita pasal James Brooke tu lagi sekali. So kalau ada salah kita betulkan. So dari situ kita akan ingat dan ingat. Okay guys. So the next tips ialah tips yang kelima. Kita dah masuk tips kelima. Okay, seperti kita tahu sejarah kita ada paper 1, paper 2 and paper 3 kan. Okay, paper 1 dia A, B, C, D kan. Okay, A, B, C, D ni macam sebenarnya soalan dia lebih kurang sama je semua. Aku macam kebanyakan soalan dia lebih kurang lebih kurang sama je. So make sure korang buat soalan pasir supaya nanti korang bila korang exam, korang tengok je soalan tu macam, ni macam aku pernah buat dah soalan ni. Oh, aku rasa jawapan dia ni. Korang automatik akan tahu jawapan dia yang betul. Okay, sebab korang dah buat soalan pasir. Okay, soalan pasir tu korang dah buat. So, korang akan tahu jawapan dia walaupun ayat dia berubah sikit. Memanglah. Okay, saya cakap macam saya cakap tadi, soalan dekat paper 1 dia akan lebih kurang sama je semua. Cuma dia ubah ayat je. Dia ubah ayat sikit saja. Tapi dia soalan yang sama. Faham tak? Jadi korang kena pandai-pandai lah. Macam bila korang baca, oh nak dekat sama lah. Aku rasa yang ni betul lah, ni aku pernah buat dah ni. So make sure korang buat soalan pasir. Make sure korang buat banyak soalan pasir. Jangan lepaskan peluang. Make sure dalam masa sebulan ni korang pulun buat soalan pasir. Okay, jangan lepaskan peluang ni. Okay. And then if korang tak tahu, contohlah macam A, B, C, D ni kan, dia macam kita perlukan masa kan. Macam kita selalu macam berfikir, mana yang betul A, B, C. Jangan macam ambil masa terlalu lama untuk menjawab satu soalan tu. Okay, make sure korang jawab untuk satu soalan tu 2 minit sahaja. 2 minit ataupun seminit je. Sebab masa yang diberi adalah sangat-sangat singkat. Okay korang. So make sure korang jawab satu soalan tu 2 minit ataupun seminit macam tu. Jangan lebih daripada 3 minit. Faham tak? Sebab nanti soalan ada 40 soalan. So korang kena pandai-pandai lah. Okay. Next pula, tips nombor 6 ialah kita tahu kita ada paper 2. Okay, paper 2 ni if korang tak tahu nak jawab, okay, please korang jangan tinggal tempat kosong. Okay, I tell it again, jangan tinggal kosong. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh hentam, kenapa kita perlu kosong? Faham tak? Kita boleh buat ayat. Kau tinggal kosong, lemah
next level. Macam tu. Jangan tinggal kosong, okay guys. Jangan tinggal kosong. Make sure korang jawab juga. Jangan tinggal. Make sure, tapi kan bila korang jawab tu, janganlah jawab soal jawapan yang tidak berkenaan dengan soalan. Make sure related lah dengan soalan. Contoh macam ditanya pasal Nabi Muhammad ke apa ke, dari situ korang boleh tahu. Korang boleh hentam-hentam juga, faham tak? Hampa boleh menggoreng-goreng lah. Janganlah goreng tu macam pi melalut. Tiba-tiba hampa cerita pasal Nabi Muhammad, tiba-tiba pi cerita pasal James Brooke. Apa ke benda? Please guys. Pastikan korang jawab tu related lah juga. Jangan jawab tu macam tak related. Faham tak? Okay. The next is okay, kalau korang nak dapat A, macam aku macam maybe tak ada rezeki lah, tapi aku memang waktu SPM aku memang cikgu aku pun skor aku A lah, SPM sejarah. Okay, so aku pun macam tak sangka, tapi aku dapat B+, sebab waktu tu tahun kami memang sangat susah soalan dia. Susah sangat-sangat sebab dia susah juga, ada kebat, and then pada yang at the same time dia ada yang tajuk yang aku tak baca. So aku terpaksa macam hentam, and then tak apalah, it's okay. Tapi tak apa, aku akan bagi tahu tips macam mana korang nak dapat A dalam SPM ni, dalam SPM sejarah ni lah kan. Okay, jawapannya macam ni. If korang ada masa lebih, make sure korang jawab je semua soalan. Macam bahagian B kot. Bahagian B ada pilihan kan. Ada soalan pilihan kan. Korang boleh jawab ke ataupun korang tak nak jawab kan. So, kalau korang tahu pasal tajuk tu, korang jawab je terus semua. Sebab penanda ni dia akan pilih markah yang lebih banyak lah. Faham tak? So, dari situ kita akan dapat markah yang lebih lah. Kita tak tahu soalan yang mana kita akan dapat soalan yang lebih tinggi kan. Dekat part B tu kan ada banyak soalan, and then kita kena pilih pula. Contohlah macam part B ada 2 soalan. Lepas tu kita pilih antara 1 dengan 2. Yang lain dia pun pilih antara 1 ataupun 2. Lepas tu contoh kita jawab 1. So kalau kita dapat kita jawab 1 tu, kita dapat 5 markah je lah kita dapat. If kita jawab dua-dua soalan, waktu tu pula ada masa lagi. Okey, soalan 1 kita dapat 5 markah, soalan 2 kita dapat 10 markah. So automatically penanda akan ambil jawapan yang 10 markah tu. Okey guys. So dari situ berkemungkinan korang akan mendapat A dalam SPM korang. Okay, so make sure korang, kalau korang ada masa lebih, korang tengoklah dekat depan dekat jam ataupun jam korang kan. Kalau ada masa lebih tu, korang jawab je if tajuk tu korang tahu, and then kalau korang tak tahu pun korang hentam je. Manalah tahu korang dapat markah tu lebih. Why not kan? Kita tak tahu apa yang kita jawab tu mana tahu betul, berkemungkinan betul. Itu kiranya rezeki kita lah, Allah nak tolong kita kan. So make sure korang jawab semua, jangan tinggal kosong. Walaupun korang tak tahu, korang hentam je. Korang hentam. Walaupun dia tanya pada tahun berapakah James Brooke mati, contohlah kan. Korang hentam je, tulis je tahun 1894 ke 1888 ke, tulis je. Jangan tinggal kosong. Make sure jangan tinggal kosong Kalau hampa tinggal kosong, memang aku hampuk kepala hampa tau. So make sure korang jawab semua, okay? Sebab semua tu berkemungkinan korang boleh dapat jawapan yang betul, and then korang dapat A nanti waktu SPM. So waktu tu korang boleh melompat-lompat lah atas pentas bila korang dapat A kan. So daripada situ korang boleh happy lah kan. Okay, okay, kita ke next tips pula. Alam melalut pula aku ni kan. Okay, kita ke next tip. Okay, nombor 7. Okay,
make sure korang baca semua bahagian dalam buku teks ataupun dalam buku rujukan tu. Korang baca semua. Jangan jadi macam aku. Aku memang waktu tu aku memang ikut soalan ramalan tau. Aku ikut soalan ramalan yang cikgu bagi. So ada yang tak masuk juga. So waktu tu aku jadi macam terkaku. Soalan nombor 1 dah macam what the fish. Aku tak baca yang ini. Macam mana aku nak jawab? Dia tanya pula. Dia tanya apa? Waktu tu aku tak ingat lah soalan dia. Tapi waktu tu aku tak baca tau tajuk tu. Lepas tu dia pergi tanya pula Suruhanjaya Red lah. Aku tak baca yang tu, faham tak? Tapi waktu tu aku hentam je Suruhanjaya Red tu. Aku buat ayat aku sendiri sebab mungkin aku ada baca sikit-sikit kan. Lepas tu aku hentam. Okay? Tapi make sure tips dia aku nak cakap kan. Contoh kalau korang dalam masa sebulan, mungkin korang nak baca semua tu terlampau banyak sangat. Korang nak hafal semua tu, satu buku ni terlampau banyak sangat untuk korang perah otak. Sebab korang pun perlu gunakan otak untuk subjek lain juga kan. Tapi tips ni aku akan bagi korang supaya korang bolehlah kawal sikit kan. Make sure korang baca je semua. Korang just baca sekali lalu je. Macam baca je, oh Suruhanjaya Red ni macam ni. Baca sekali lalu je. Sekali. Lepas tu tak payah baca dah satu buku. And then korang baca yang ramalan yang cikgu korang bagi tu. And then bila korang baca satu buku ni dah sekali lalu, berkemungkinan kan, contohlah ramalan cikgu korang bagi tu tak masuk. And then korang pun ada dah baca. Contoh macam tadi tu kan, aku tak baca Suruhanjaya Red kan. Tiba-tiba masuk Suruhanjaya Red. Tapi korang dah baca dah satu buku. Korang dah, waktu tu korang, oh aku ada baca Suruhanjaya Red tu. Aku macam ingat-ingat lupa. Tapi macam aku boleh hentam ni. Aku boleh goreng-goreng lagi ni. Waktu tu korang boleh goreng-goreng lagi. Sebab korang dah baca sekali lalu. InsyaAllah kan, korang minta lah petunjuk. Manalah tahu waktu tu Tuhan bagi petunjuk kan. Tuhan bagi ilham ke waktu tu korang nak jawab tu kan. Korang ingat balik, lah weh, aku ingat lah hari tu aku baca sekali lalu Suruhanjaya Red tu. So korang automatically boleh jawab. Alhamdulillah. So dekat sini kita ada 7 tips yang aku bagi tu. Make sure korang gunakanlah semua tips yang aku bagi ni supaya korang dapat A dalam sejarah. And paper 3 I think tak ada kot. Tak ada yang perlu dibahas lagi paper 3 sebab paper 3 kita tengok buku juga. Tapi make sure paper 3 tu hampa dapat markah yang sepatutnya korang dapat lah. Faham tak? Make sure paper 3 tu korang baca betul-betul soalan tu and jawab yang betul lah. Faham tak? Tapi aku rasa tips untuk yang paper 1 dengan paper 2 aku bagi setakat yang 7 ni je. Sebab aku rasa ni dah memadai dah tips ni. Sebab aku pun buat semua benda ni waktu aku SPM dulu. So, kalau korang gunakan semua yang aku bagi ni, insyaAllah waktu SPM nanti korang boleh jawab. And then, aku doakan korang boleh jawab dengan tenang lah waktu SPM nanti. So, aku rasa sampai sini je video kita. Hopefully korang enjoy this video. Tapi, apa yang aku nak cakap sekarang ni ialah aku akan bagi tips lagi. The next tips aku akan bagi tips matematik. Make sure korang tekan butang subscribe and tekan butang loceng kat sebelah tu supaya korang tak terlepas notification daripada aku. So korang akan alert lah bila aku buat video baru tu. Korang akan tahulah tips. Tapi memang aku nak cakap kat korang, tips matematik ni sangat membantu sangat. And aku rasa korang pun macam tak terasa benda ni macam, oh ya ke, aku tak terfikir pun benda ni. Aku akan tolong korang. So make sure korang subscribe. And then tu je nak cakap. Bye korang. Assalamualaikum. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Smack.